ini saya akan menerangkan tentang pemeliharaan. Pemeliharaan dalam konteks alam sekitar adalah perihal proses, usaha atau perbuatan untuk memelihara sesuatu. Selain itu, pemeliharaan juga boleh dikatakan sebagai cara penggunaan, pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan kerugian dan kerosakan alam sekitar. Sekian dari saya. Hai, saya pula akan menerangkan tentang pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan suatu cara atau usaha di mana kita mengekalkan keadaan dan kelestarian alam sekitar. Ini juga merupakan suatu tindakan untuk memastikan alam sekitar kita tidak hancur dan tidak musnah. Jadi itulah maksud pemeliharaan. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum, saya akan menerangkan perbezaan antara pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Maksud pemeliharaan alam sekitar merupakan tindakan melindungi sumber-sumber tersebut supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Dengan kata lain, ia merupakan satu keadaan di mana kita mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Contoh aktiviti pemeliharaan yang dapat dilaksanakan ialah dengan memberikan pendidikan awal kepada generasi muda tentang melindungi haiwan dan tumbuhan. Pemeliharaan merupakan satu aktiviti untuk memelihara dan membaik pulih semula kepada sumber alam yang telah digunakan. Hal ini bagi memastikan kepentingan sumber pada generasi akan datang akan kekal terjaga dan terjamin. Antara contoh kepada aktiviti pemeliharaan ini ialah dengan cara melakukan penghutanan semula. Penghutanan semula boleh dilakukan dengan menanam semula pokok di kawasan hutan yang telah ditaruhkan. Selain itu, mengamalkan amalan konsep kitar semula. Apabila kita mengamalkan amalan kitar semula ini, maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber secara berlebihan dan kita juga dapat menggunakan semula sumber yang telah kita gunakan. Menurut Ford PM 1981, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perlu dilaksanakan karena alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan untuk mengelakkan suhu bumi meningkat yang boleh menyebabkan pemanasan global. Alam sekitar merupakan benda yang hidup dan benda yang tidak hidup yang wujud di suatu kawasan permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar memainkan peranan yang penting kepada kehidupan manusia. Oleh itu, pemeliharaan alam sekitar penting bagi mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Hal ini kerana alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Flora dan fauna pula merupakan satu biodiversity yang tidak boleh dipisahkan. Flora memberi perlindungan kepada fauna daripada kegiatan manusia atau haiwan tersendiri. Oleh itu, jikalau salah satu daripada flora dan fauna ini pupus, maka kitaran semula jadi akan terjejas. Jelaslah bahawa pemeliharaan alam sekitar penting bagi mengelakkan kepupusan flora dan fauna dan menjamin kesejahteraan hidup. Antara langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ialah mewartakan hutan simpanan dan taman negara. Hutan simpanan dan taman negara hendaklah diwartakan kerana lokasi-lokasi ini dapat memberi perlindungan kepada flora dan fauna yang hampir pupus. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang menjejaskan alam seperti pembalakan, penolakan hutan dan pemburuan binatang tidak dibenarkan sama sekali di kawasan ini. Contoh-contoh hutan simpan dan taman negara yang telah diwartakan di Malaysia adalah Hutan Simpan Sepilok Sabah, Hutan Simpan Bukit Lawang Sarawak, Taman Negara Kinabalu Sabah dan banyak lagi.
Langkah seterusnya adalah kaedah perundangan. Kaedah perundangan dapat didefinisikan sebagai akta perundangan yang telah digubal dan dikuatkuasakan untuk melaksanakan tindakan terhadap pesalah alam sekitar. Salah satu contoh akta yang berkaitan dengan alam sekitar adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta ini digubal bertujuan untuk mengawal perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlakunya kemudahan alam sekitar. Akta ini juga diperketat agar usaha memelihara dan memelihara kualiti alam sekitar sentiasa terjamin. Oleh itu, dapat dilihat bahawa peruntukan akta ini merangkumi hampir keseluruhan aspek dan masalah pencemaran alam sekitar seperti masalah pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan sebagainya. Sekitar ialah pemutanan semula. Pemutanan semula merupakan kegiatan menanam semula hutan menggunakan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu. Melalui cara ini, kelembapan suhu dapat dikekalkan dan seterusnya peningkatan suhu alam sekitar di kawasan-kawasan bandar yang sering menjadi pulau haba dapat dielakkan. Sebagai contoh pokok yang dapat ditanam ialah pokok sesenduk. Langkah yang kedua ialah penggunaan baja organik. Masyarakat sekarang, terutamanya petani, digalakkan untuk menggunakan baja organik ataupun baja asli. Baja organik mampu mengekalkan kesuburan tanah secara berkekalan berbanding menggunakan baja kimia yang mendorong kepada peningkatan keasidan tanah. Langkah yang ketiga ialah kaedah biologi. Kita sepatutnya mengelak daripada menggunakan racun perosak ataupun racun rumpai. Oleh itu, sebagai peladang yang bertanggung jawab, kita digalakkan untuk menggunakan kaedah biologi ini walaupun agak ketinggalan zaman, namun sangat berkesan bagi memelihara alam sekitar. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut adalah Persatuan Pecinta Alam Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysian Nature Society. Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 1940 dan merupakan salah satu agensi bukan kerajaan yang paling tertua di Malaysia. Moto bagi persatuan ini adalah ketahui alam, nilai alam dan bertindak untuk alam. Persatuan ini berperanan dalam mengetengahkan isu-isu berkaitan alam sekitar dan juga bertindak sebagai agensi yang memelihara alam sekitar dan juga memberi pendidikan kepada orang ramai tentang alam sekitar di Malaysia. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan dan pemeliharaan yang seterusnya adalah Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Jabatan Alam Sekitar ini ditubuhkan pada September 1975. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar ini mempunyai visi dan misi tersendiri, yaitu bagi visi adalah pemeliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat, manakala bagi misi jabatan ini pula adalah memastikan pembangunan di dalam proses memajukan negara. Seterusnya, fungsi utama Jabatan Alam Sekitar ini adalah mencegah, menghapuskan, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling selaras dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kesan pemeliharaan yang tidak diamalkan boleh menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Yang pertama, pemulihan alam sekitar tidak diamalkan boleh menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Hal ini kerana beberapa sungai yang tercemar tidak mengalirkan berbagai jenis racun, keledak bahan tumbuh-tumbuhan dan najis hewan ke dalam lautan. Pemeliharaan yang tidak diamalkan yang kedua adalah kesihatan manusia terjejas. Akan menimbulkan banyak masalah terhadap kehidupan di dunia pada masa kini, terutamanya kepada kesihatan manusia. Manusia juga akan mendapat penyakit yang serius jika mengambil semua makanan daripada air yang telah tercemar. Pemeliharaan yang tidak diamalkan yang ketiga adalah hewan terancam dan terbunuh. Pemeliharaan yang tidak diamalkan juga boleh menyebabkan kematian hewan kerana penghadaman makanan hewan kepada bahan-bahan toksik yang terdapat di dalam udara. Terdapat beberapa kesan negatif apabila pemeliharaan alam sekitar tidak diamalkan. Yang pertama, flora dan fauna diancam kepupusan. Aktiviti manusia seperti penebangan pokok yang tidak terkawal menyebabkan kepupusan flora dan fauna, kerana flora dan fauna telah kehilangan habitat mereka.
Yang kedua, kemerosotan kualiti air sungai. Kemerosotan kualiti air sungai ini berlaku disebabkan oleh pembuangan sampah ke dalam sungai. Pembuangan sampah ke dalam sungai ini bukan sahaja menyebabkan sumber air bersih tercemar, malahan juga mengakibatkan hidupan akuatik mati karena habitat mereka telah tercemar. Yang ketiga, suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Pembelakan hutan yang dilakukan secara tidak terkawal memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Sekiranya aktiviti ini tidak dikawal, maka jumlah tumbuhan hijau yang terdapat di permukaan bumi akan semakin berkurangan dan menyebabkan tiada tempat untuk menyerap haba yang dilepaskan oleh aktiviti manusia yang menjurus kepada pemanasan global berlaku.